Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Masih lagi kita pada bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan bacaan zikir dalam rukuk dan juga sujud. Tapi kita dah selesaikan semua 9 riwayat berkaitan bacaan dalam rukuk dan juga sujud ni. Cuma kita belum habis pada nota hikmah, iaitu pada muka surat yang ke-86, cara melazatkan sujud. Kita dah baca sikit, tapi kita baca tak selesai semua sekali. Last kita berhenti pada muka surat yang ke-88, iaitu pada perbahasan firman Allah Azza wa Jal surah An-Nahl ayat yang ke-49 yang tengah tu. Jadi kita tengok apa yang nak dibawa dan nak ditunjukkan oleh penulis hafizahumullahu ta'ala. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-49 surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Maksud dia, dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, daripada makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat, sedang mereka iaitu para malaikat itu tidak berlaku sombong takbur daripada beribadah dan sujud kepadanya. Ayat 49 surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut tentang semua yang ada di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah. Cuma kaifiat dan cara sujud tidaklah kita ketahui macam mana. Kita sujud pada Allah Ta'ala dengan kita meletakkan kepala kita dalam posisi yang paling rendah, iaitu di atas hamparan bumi. Itu cara kita bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sebut semua sekali yang ada di langit dan di bumi itu min dabbah. Ad-dabbah maksudnya ialah makhluk yang melata. Biasanya dalam bahasa Arab, perkataan ad-dabbah merujuk kepada haiwan yang berkaki 4. Sama ada haiwan tu boleh ditunggang, dijadikan kenderaan, ataupun haiwan tu ialah haiwan yang diternak, dipelihara dengan sebab nak ambil hasil. Biasanya perkataan ad-dabbah merujuk kepada haiwan berkaki 4. Tapi bila mana ayat ni datang dengan umum, nak sebut dengan maksud semua makhluk, ad-dabbah masuk sekali dalam tu haiwan yang berkaki 2 ataupun tak berkaki. Apa-apa saja makhluk yang bernyawa atas muka dunia ni, termasuk manusia, pun digolongkan dalam ad-dabbah yang diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Tuhan sebut dan malaikat-malaikat, iaitu antara makhluk yang memang sentiasa sujud pada Allah Ta'ala tanpa ingkar ialah malaikat. Dan salah satu daripada sifat malaikat itu
la yastakbirun. Mereka tidak akan rasa sombong, takbur dengan ibadah ataupun sujud yang mereka lakukan. Dalam arti kata lain, ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu makhluk selain malaikat boleh jadi dia sujud dalam keadaan ada sombong, ada takbur. Cuma malaikat ni tak ada sombong, tak ada takbur. Macam kita lah, manusia, kita tak boleh jamin dan mendabik dada kita ni selamat daripada sombong, takbur, walaupun kita dah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bersujud kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah, ianya ialah satu manifestasi perlambangan kepada makhluk yang nak taat pada Allah Azza wa Jalla. Satu orang, bila mana kita sebut manusia, ibadah yang menjadi lambang dia sujud ialah salat. Sebab dalam ibadah-ibadah yang banyak kita kena buat, ibadah yang memang ada sujud ni salat. Yang lain tak ada sujud. Puasa tak ada sujud. Yang lain-lain semua tak ada sujud. Zakat tak ada sujud, sedekah pun tak ada sujud. Okay. Tapi salat dia ada sujud. Sebab tu salat menjadi parameter kepada muslim dan tak muslimnya satu orang tu. Sebab tu dia penting. Sebab tu pelajaran tentang salat, walaupun orang kata alah belajar lagi tentang salat, takkan tak kerti lagi. Sebenarnya pembelajaran tentang salat memang dia ada pembahagian-pembahagian dia. Ada yang asas, ada yang pertengahan, ada yang lebih lagi. Dan kita sekarang ni kita tak belajar asas, kita belajar peringkat pertengahan, iaitu kita nak tahu riwayat-riwayat yang banyak dalam semua perilaku dan tingkah laku salat tu, rukun fi'linya, rukun qaulinya. Sebab ianya menjadi tonggak kepada tauhidnya satu orang. Sebab tu kecoh bila mana ada isu, ada selebriti sebut kalau diberi pilihan perempuan yang bertudung dan tak salat dan perempuan yang salat dan tak bertudung, kalau ada dua orang perempuan macam ni, yang pakai tudung elok tapi tak salat, yang tak pakai tudung tapi salat, dia akan pilih yang tak pakai tudung dan salat. Dia nak kata apa? Dia nak cerita apa? Dia nak katanya dari segi keutamaan dan teruknya satu orang muslim bila mana dia tinggalkan salat. Bukan dia sedang kata tak pakai tudung pun tak apa, yang penting salat. Tak. Dia sedang kata tentang parameter yang utama. Sebab tu ada satu penisbahan kata-kata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila mana dia beri komentar tentang isu orang yang suka bersumpah kepada Allah Azza wa Jal dan orang yang suka bersumpah dengan benda lain. Dia kata bersumpah kepada Allah Azza wa Jal dan melanggari sumpah itu lebih baik daripada orang yang bersumpah selain daripada Allah Ta'ala tapi dia tunaikan sumpah tu. Apa maksud dia? Maksud dia, besarnya dosa orang yang kalau dia bersumpah, dia tak bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpah dengan nama lain, walaupun dia orang yang memenuhi sumpah dia. Dia sumpah dengan nama apa-apa, dia buat sumpah dia tu. Ada satu orang, dia sumpah dengan nama Allah tapi dia langgar sumpah tu. Kedua-duanya teruk, tapi teruk yang lebih buruk ialah teruk pada yang bersumpah selain pada Allah Ta'ala. Tak pakai tudung, tak menutup aurat dengan tak salat, dua-duanya teruk, tapi lebih teruk orang yang tak salat. Itu yang nak diberitahunya. Sebab tu ini kita kena faham isu ni dengan baik. Bukan nak membenarkan ataupun nak mengatakan orang kata apa, salat tu ataupun tutup aurat tu benda yang remeh, bukan. Dia sama macam kata-kata Imam Syu'bah. Syu'bah ni tokoh hadis. Dia kata berzina lebih baik daripada melakukan tadlis terhadap hadis Nabi. Tadlis ni maksud dia apa? Riwayat hadis, lepas tu skip perawi-perawi yang problem, buang. Maknanya nak tipu, nak bagi orang tertipu, rasa hadis Nabi itu betul. Dia kata berzina lagi baik daripada buat kerja tipu hadis Nabi. Bukan nak kata berzina tu okey. Berzina tu teruk juga. Cuma nak katanya orang yang menipu atas nama Nabi lagi teruk. Orang yang menipu, menyelewengkan fakta lalu mengatakan ianya hadis Nabi, itu lagi teruk. Dua-dua teruk, tapi teruk yang lebih berat yang mana?
Dua-dua dosa, tapi dosa yang lebih berat yang mana? Jadi ini benda yang kita kena faham. Sebab ada orang dia memang dia buat mudah pada bab salat ni. Sebab tu ada orang dia hanya menilai orang tu baik kerana orang tu mudah beri benda pada dia. Mudah belanja dia makan, mudah beri sesuatu, sehingga pada mak ayah sendiri pun, ni maaf sikit saya sebut, kadang-kadang tak berani tegur anak-anak yang tak salat, yang dah berumur tak salat, hanya kerana kita nak apa-apa dia bagi. Berat mulut kita, tak berani nak tegur dia. Lalu kita pun beralasan nak buat macam mana? Dia pun dah besar, dia pun dah tahu baik buruk. Tak, kalau kira besar tak boleh nasihat, dakwah Nabi dan Rasul ni untuk budak-budak je. Orang tua tak payah, sebab dia dah tua, dia reti sendiri. Tak. Tapi dakwah Nabi dan Rasul ni pun dakwah juga pada orang tua. Nabi pun menyampaikan, mengajar, membetulkan untuk orang-orang yang berumur pun. Jadi dakwah ni terutamanya membetulkan orang, memberi peringatan pada orang untuk salat, untuk apa ni, bukan hanya untuk orang-orang yang bawahan, bawah dari segi umur dia. Semua orang, orang tua kena tegur orang muda yang buat leceh pada agama, orang muda pun kena tegur orang tua yang buat leceh pada agama. Dua-dua kena tegur bila mana dia tengok dan dia tahu agama sedang diperlekehkan. Okay. Jadi pada ayat 49 surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut sujud itu benda yang besar dan utama, sebab semua makhluk sujud, termasuk malaikat, yang tiada pengurusan dosa pahala pada makhluk ini. Kemudian kita tengok, dia datangkan lagi firman Allah Ta'ala, ayat yang ke-18 surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Terjemahan dia, tidaklah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah. Semua sekali. Tuhan umumkan, semua sekali tunduk sujud kepada Allah. Dan antaranya termasuklah matahari dan bulan. Macam mana dia sujud tak kita ketahui, tapi nanti kita akan tengok apa huraian oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam membahaskan makhluk-makhluk selain manusia dia sujud macam mana. Okay. Dan bintang-bintang, gunung-gunung, pokok-pokok kayu, binatang-binatang, serta sebahagian besar daripada manusia, dan banyak pula antara manusia yang berhak ditimpa azab kerana kufur dan maksiatnya. Dan ingatlah, siapa yang dihina oleh Allah, maka tidak akan memperoleh sesiapa pun untuk memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Ayat ni kalau tengok dari segi latar penurunannya ataupun asbab nuzulnya, turun ketika mana keengganan musyrikin Mekah, kedegilan musyrikin Mekah ni dah upgrade daripada degil biasa jadi degil yang lain macam. Dulu degil enggan, ajak tak mau, buat tak peduli. Lepas tu naik stage lagi, dah lah tak peduli. Lepas tu pandai jawab mulut pula. Naik lagi stage, pandai jawab, tak peduli, pandai jawab mulut, dan berani nak menyakiti pula. Jadi ayat ni turun pada fasa yang ketiga, iaitu musyrikin Mekah bukan setakat tak peduli, tapi sudah menjawab dakwah Nabi tu dengan kata-kata kesat. Bukan setakat kata-kata kesat yang dilemparkan, berkonspirasi lagi untuk membunuh Nabi. Pada waktu tu turun ayat daripada surah Al-Hajj ni, nak cerita tentang sebagai satu, orang kata apa, tonggak kepada para sahabat. Ketahuilah, bukan kamu saja yang bersujud atas muka bumi ni, ada lagi makhluk-makhluk lain yang bersujud, ramai yang bersujud. Cuma dalam kategori makhluk-makhluk Tuhan ni, manusia ni dia ada masalah sikit, iaitu sebahagian sujud, sebahagian tak sujud. Dan ada dalam kalangan yang sujud tu pun masih lagi penentang kepada Tuhan. Sujud kerana ada kepentingan. Contoh orang munafik di Madinah, sujud mereka bersama Nabi, salat mereka bersama Nabi kerana ada kepentingan untuk menjaga pandangan orang-orang yang ikhlas Muslim terhadap diri mereka. Walaupun mereka ini ialah tali barut kepada musyrikin Mekah, bermuka-muka mereka.
Istilah orang Arab panggil zul wajhain, pemilik pada dua wajah. Kita orang Melayu panggil talam dua muka. Yang macam ni sujud sekali, bukan sujud berimamkan imam orang biasa-biasa, berimamkan kepada Rasulullah lagi. Lalu Allah Ta'ala kata, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa-siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tiadalah baginya pihak untuk memuliakannya. Tiada. Tapi bila boleh tahu boleh perasaan ni? Di akhirat. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala yang melakukan apa yang dia inginkan sesuai kehendaknya. Cuma nak katanya, waktu kita sujud tu, kita kena datangkan ayat-ayat ni, kefahaman-kefahaman ni, untuk menjadikan kita rasa sujud yang kita lakukan dalam salat itu ialah besar. Dalam sebuah hadis diceritakan seorang sahabat Nabi pernah bermimpi melihat sebatang pokok sujud kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana na'imun ka'anni usalli khalfa syajaratin fasajadtu fasajadat asy-syajarah li sujudi fasami'tuha wa hiya taqul Allahumma aktub li biha 'indaka ajra wad'a 'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Qala Ibnu Abbas faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatan thumma sajada. Maksud dia, seorang lelaki iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ni nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku bermimpi seakan aku sedang bersalat di belakang sebatang pokok. Dia mimpi, bukan betul ni. Dia mimpi bersalat di belakang sebatang pokok, kemudian aku bersujud, lalu pokok itu pun turut bersujud, dan aku mendengar pokok itu berkata, bersuara pokok tu. Suara yang dia keluarkan itu ialah doa. Apa doanya? Ya Allah, tuliskanlah bagiku dengan sujud ini pahala di sisimu. Jadikanlah sujud ini pahala di sisimu. Ini siapa yang doa? Pokok tu yang doa, bukan Abu Sa'id Al-Khudri yang doa. Dia dengar saja. Dan hapuskan bagiku dengan sujud ini satu kesalahan, dan jadikan sujudku ini simpanan ganjaran di sisimu, dan terimalah ibadahku ini sebagaimana engkau menerima ibadah hamba-Mu Daud alaihi salam. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab dia Jami' Tirmizi, Abwabus Safar, babu ma yaqulu fi sujudil Quran. Bab apa yang nak kita sebut dan baca bila mana kita baca ayat Quran yang mengarahkan pada kita untuk kita sujud tilawah. Okey. Cuma poin dia sebab dalam buku kita dia tak datangkan syarah kepada hadis ni. Kalau kita belik Tuhfatul Ahwazi, kita belik beberapa syarah kepada Jami' Tirmizi, hadis ni ada bermacam-macam huraian yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, tentang alam misal yang ada dalam mimpi satu orang. Benda ni kita akan menarik perbahasannya bila mana kita tengok babur ru'ya dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ni dia ada satu bab mimpi-mimpi, hadis tentang mimpi-mimpi. Cuma hadis ni tak ada. Cuma saya nak sebut tentang mimpi, benda yang berlaku dalam hidup manusia. Mimpi boleh dijadikan sebagai indikator terhadap apa-apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Boleh jadi kayu ukur. Sebab itulah ada surah Yusuf cerita tentang mimpi Nabi Yusuf, apa yang dia dapat. Tapi untuk dia dapat tu tempoh yang sangat lama, dan ada laluan-laluan yang tak menyeronokkan dalam kehidupan Nabi Yusuf untuk dapat realisasi daripada mimpi tu, dapat tengok apakah maksud sebenar pada mimpi tu. Cuma nak katanya mimpi ni memang ada, cuma tak dinafikan. Ada juga mimpi yang mengarut, ada juga mimpi yang menipu, yang saja nak mengganggu kita. Okay. Cuma kalau kita tengok mimpi ni nak sebut pada kita, kata dalam Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarak Furi yang syarahkan hadis ni, dia kata mimpi ini memberi isyarat kepada besarnya sujud yang dilakukan oleh satu orang manusia.
Permisalan pokok yang sujud lalu mendengarkan doa-doa yang seperti ini nak tunjuk pada kita dalam sujud ni lah tempat yang paling afdal untuk kita berdoa. Sebab ni bukan kejadian betul, ni mimpi. Sebab tu saya sebut tadi alam misal, alam permisalan. Ni ada para ulama sebut. Dalam mimpi kita ni ialah misal, perumpamaan. Yang realitinya hidup kita. Alam zahir ni lah hidup kita. Sebab tu ada hadis Nabi SAW tengok daripada tangan dia ni keluar susu dalam mimpi. Ni hadis riwayat Muslim. Ni bukan hadis cerita air keluar daripada tangan Nabi. Ni ada hadis mimpi Nabi, Nabi tengok tangan Nabi ni keluar susu. Susu tu keluar mengalir dan telah diminum susu tu oleh Umar Al-Khattab dalam mimpi Nabi. Esok Nabi bangkit pagi, Nabi cerita pada para sahabat, semalam aku mimpi tengok daripada tangan aku keluarnya susu, dan susu itu telah diminum oleh Umar. Maksud dia apa? Imam An-Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya mana-mana orang yang bermimpi dengan mimpi keluar susu ataupun dia dapat minum susu, itu ialah mimpi tanda Allah Ta'ala akan beri pada dia ilmu yang cukup banyak, ilmu yang baik. Sebab tu para ulama menyebutkan tentang penyambut kepada kefahaman Nabi ni ialah Umar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kalau ada Nabi lepas pada ni, Umar lah Nabinya. Maknanya Umar ada kelayakan. Tapi tidaklah kita kena faham lah hadis ni. Nak sebut dia kita bahawasanya ada juga ijtihad Umar yang kadang-kadang nampak dibangkang oleh sahabat-sahabat yang lain dan kurang tepat. Cuma nak katanya mimpi kepada benda-benda macam ni boleh dijadikan sebagai indikator, kayu ukur. Dan ada sebahagian ulama kata kalau kita mimpi, dalam mimpi tu kita minum susu daripada binatang yang halal untuk dimakan, susu lembu, susu kambing, susu unta, itu ialah isyarat kepada ilmu yang Tuhan nak beri pada kita. Tapi kalau dia datang daripada binatang yang haram dimakan, boleh jadi juga mimpi macam ni. Itu ialah petanda kepada ilmu yang kita nak dapat tu, ilmu yang menyeleweng. Ilmu yang menyeleweng. Kalau tuan-tuan tidur malam tengok mimpi minum susu harimau, tak berapa good news juga lah. Sebab harimau kita tak makan, ataupun binatang-binatang apalah. Okay. Jadi itu dia akan ada ilmu. Tapi ini misal, belum pasti jugalah. Cuma nak katanya ada ulama bahas tentang benda ni. Okay. Cuma dalam mimpi Abu Sa'id Al-Khudri dia tengok pokok berdoa. Pertama kita nak tahu dalam doa ni, doa pokok ni apa yang dia doa? Dia kata, Allahumma ktubli biha indaka ajra. Ya Allah, jadikanlah sujudku ini di sisimu pahala. Pertama, pokok tak kena dosa pahala. Wada'anni biha wizra. Dan jadikanlah ianya satu daripada timbangan amalku. Pokok ni tak kena pun timbangan amal, mizan tak kena. Waj'alha li 'indaka dhukhra. Dan jadikanlah ianya ialah satu simpanan yang terbaik. Maknanya sujud ni jadikanlah ia sebagai amalan yang baik. Wa taqabbalha minni. Dan terimalah sujudku ini kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, seperti mana kamu menerima amalan-amalan daripada Nabi Daud. Pertama kita kena tahu Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis ni ada sebahagian para ulama mensyarahkan, mengatakan pokok itu ialah diri Abu Sa'id Al-Khudri sebenarnya. Dia sendiri dalam mimpi tu, yang dia kata dia tengok pokok tu, dialah pokok tu. Perlambangan. Sebab dia ialah sebuah alam perlambangan. Sebab pokok ni ialah satu makhluk yang Tuhan akan jadikan dia akan keluarkan hasil dia. Ada buah dia apa semua. Abu Sa'id Al-Khudri ialah salah seorang sahabat yang banyak juga memberikan ilmu kepada tabi'in, menyampaikan ilmu. Dan ini juga isyarat nak tunjuk kepada kita bahawasanya sujud, ibadah yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ialah ibadah yang ada nilai. Tuhan nak beri nilai. Sebab tu dia dengar pokok tu sebutnya tu kepada dia dalam mimpi dia tu. Mana yang nak katanya ibadah yang dia buat tu, Tuhan nak beri isyarat, ibadah kamu ni aku terima, ibadah kamu ni ada nilai di akhirat nanti. Cuma nak sebutnya ialah kita nak sujud ni bagi sujud elok-elok lah. Sebab tu dalam hadis ni sebut
dan terimalah ibadahku ini seperti mana diterimanya Nabi Daud punya amalan. Kenapa mention Nabi Daud, tak mention Nabi-Nabi lain? Sebab kalau tengok Nabi Daud ialah satu orang Nabi yang Allah Ta'ala beri pada dia kekayaan, dan Allah Ta'ala beri kepada dia kebolehan juga. Berhimpun pada diri Abu Sa'id Al-Khudri ni selepas kewafatan Nabi ialah harta dan juga ada kebolehan. Maknanya apa yang ada pada Nabi Daud tu sipi-sipi nak ada sikit pada Abu Sa'id Al-Khudri. Tu ialah nak disebutnya. Kemudian Nabi, bila mana Nabi dengar macam tu, Nabi tak bagi apa-apa huraian, Nabi tak kata apa-apa. Nabi terus bersujud, baca ayat-ayat tentang sujud, Nabi pun sujud. Mana-mana ayat Quran, tak mention ayat mana. Cuma nak katanya ibadah yang Tuhan ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri ni ialah ibadah sujudnya. Sujud dia tu ialah luar biasa. Sehingga sujudnya tu menyebabkan dia dapat banyak kelebihan dan dapat pahala yang besar. Muka surat 91, Imam Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi menyatakan sujud dan tasbih makhluk lain selain manusia dan jin bermaksud semuanya tunduk kepada sistem alam yang disusun Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan dan ketaatan mereka kepada Allah dalam alam semesta. Macam mana makhluk lain bersujud? Dia bersujud dengan dia mematuhi segala sistem yang diletakkan pada dia. Kalau matahari, orang kata apa, bumi mengelilingi matahari ni 365 hari. Ibadah bumi, sujudnya bumi ni ialah dengan dia berputar. Dia berputar ikut orbit dia tu, fi falakin, di atas falak dia tu, itu ialah ibadah dia. Itulah sujud dia. Macam mana bulan pun berputar mengelilingi bumi, itulah sujudnya bulan kepada perintah Allah. Macam mana matahari tenggelam, matahari terbit, itulah sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu benda yang kita kena tahu, supaya kita sedar makhluk-makhluk ni cara dia bersujud seperti itu. Selepas ini, sematkan dalam hati bahawa kita tidak bersendirian di alam semesta yang berdiri di bawah keagungan Allah Azza wa Jalla. Jika makhluk sehebat langit, gunung dan sebagainya sanggup tunduk kepada Allah tanpa ingkar, pastinya kita yang serba kerdil lagi hina ini lebih patut merembas dahi kita ke lantai Allah, ke lantai kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga cara ini dapat membantu kita mengenal diri sebagai hamba dan mencapai kelazatan sujud kepada Allah. Selesai kita untuk bab yang ketiga, masuk kita bab yang keempat. Zikir, i'tidal dan doa antara dua sujud. Kita tengok mukaddimah dia, muka surat yang ke-94. I'tidal adalah kedudukan berdiri antara rukun, rukuk dan sujud. Hukum menunaikan i'tidal adalah wajib. Ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak sujud sehingga telah berdiri tegak. Maknanya i'tidal ni termasuk daripada rukun salat lah. Menurut mazhab Syafi'i, terdapat beberapa syarat sah i'tidal yang perlu dipenuhi. Antaranya, tidak bertujuan selain daripada ibadah. Yang kedua, berkeadaan tetap, buat seketika sesuai dengan kadar bertasbih untuk sekali. Maknanya i'tidal ni bagi tegak betul badan. Itu antara syarat kepada sahnya i'tidal. Yang ketiga, tidak berdiri terlalu lama, melebihi lama berdiri bagi membaca suratul Fatihah. Maknanya jangan lama sangat. I'tidal ni dia tak lama. Antara lafaz bacaan ketika i'tidal yang masyhur diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat Malaysia adalah Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Yang tu yang masyhur di kalangan kita. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya, ya Allah ya Tuhan kami, bagimu segala pujian yang tertentu. Manakala duduk antara dua sujud pula adalah rukun duduk yang dilakukan antara dua sujud. Ia adalah rukun wajib dan jika meninggalkannya maka salat terbatal. Ia ada disebutkan dalam sebuah hadis, summasjudu hatta tatma'in sajidan thumma rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Maksud dia, sujudlah dengan tamakninah
kemudian bangkitlah daripadanya dengan tumakninah, kemudian sujud dengan tumakninah. Ini hadis riwayat Bukhari. Tumakninah ni mai pada perkataan itma'in. Yatma'in maksudnya ialah tenang, tak kalut, tak gopoh. Dalam mazhab Syafi'i, tumakninah termasuk daripada rukun. Tak tumakninah, tak sah salat kita. Antara mazhab yang mengeluarkan tumakninah daripada rukun ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak ada tumakninah dalam rukunnya. Sebab tu kita tengok orang-orang yang follow mazhab Hanafi, cara salat dia kalut, ataupun cara salat dia ni tak cermat elok lah. Tuan-tuan nak tengok orang-orang yang daripada India, Pakistan, kalau dia salat laju, iktidal tu tak nampak tegak elok apa semua tu, itu memang pandangan dalam mazhab dia. Dalam mazhab dia sebut macam tu. Afdal untuk dia tumakninah, tapi tumakninah tu tak jadi daripada rukun. Dia hanya sunat dalam pandangan mazhab dia. Jadi bila mana dia orang salat, dia orang kadang-kadang salat dalam keadaan yang nampak macam lebih kurang. Tapi sebenarnya untuk mazhab dia sah. Untuk kita tidak sah lah. Untuk kita tidak sah benda tu. Sama juga dalam mazhab Maliki pun benda yang sama. Cuma Maliki ni dia banyak beza. Mazhab Maliki ni kalau tuan-tuan tengok orang yang bermazhab Maliki salat, kita akan terkejut. Macam tak salat pun ada. Pertama, dia tidak bersedekap. Dia tangan jatuh ke bawah, istirsal. Itu Malikiyatul mazhab. Tuan-tuan akan tengok orang-orang yang salat macam ni ialah orang-orang daripada UAE, Dubai, Abu Dhabi. Ini negara yang sebahagian yang bermazhab Maliki. Tak semua, tapi sebahagian. Cuma yang paling ramnya, yang paling banyak ialah daripada Maghribi, Algeria, Tunisia. Ini negara-negara yang belah barat sikit ni, mereka kebanyakannya bermazhab Maliki. Sebahagian Mesir pun ada istirsal. Dan mereka ni wuduk dia orang pun beza. Orang-orang Malaysia yang belajar di Morocco, di Maghribi, ada anak-anak kita yang belajar di Maghribi apa semua ni, dalam mazhab Maliki, bila mana berwuduk sampai dekat part menyapu di kepala ni, mazhab dia syarat sah menyapu tu ialah dengan satu kepala semua sekali. Kalau kita sapu macam yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i, bagi mereka wuduk itu tidak sah. Mashah kamilah, daripada depan ke belakang, tarik pula ke depan. Itu tarjih daripada mazhab Maliki. Jadi kalau dia tengok orang kita ambil wuduk, dia akan rasa tak sah lah. Cuma ini ialah khilaf pandangan mazhab masing-masing. Sama jugalah kalau kita tengok satu orang, dia berwuduk daripada gayung. Kalau masjid yang ada kolah tu, gayung tu, dia ambil daripada gayung tu ya. Ini tarjih daripada Hambali. Orang yang belajar, dia tahulah benda ni. Sebab ada hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia ambil wuduk daripada gayung yang kecil, tak sampai 2 kolah tu. Sebab tu isu 2 kolah ni memang isu yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i dia tertik dan dia cermat sikit bab ni. Cuma kalau dia tengok orang yang ambil wuduk dengan macam tu, dia akan rasa macam tak sah lah wuduk dia. Sebab dia ambil daripada gayung. Contoh dia komo ke, dia ambil sapu muka apa semua daripada takungan yang kecil tu je. Takungan yang kecil. Cuma nak katanya ini ialah khilaf-khilaf yang perlu kita raikan, dan kita jangan terkejut dengan benda-benda seperti itulah. Contoh sebahagian daripada mazhab Maliki, mereka bila mana, tapi ini bukan pandangan Maliki yang awal, yang mutaakhir. Mereka kalau salat jenazah, mereka tidak berwuduk. Memang ada pun pandangan ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang Arab, kalau dia buat salat jenazah, dia orang akan terus tak nampak ambil wuduk pun. Sebab ada sebahagian pandangan yang sahkan salat jenazah yang tidak berwuduk. Tapi itu pandangan yang terpencil. Saya nak sebutnya ialah bila mana kita belajar fiqh ni, kita akan nampak luasnya pandangan-pandangan yang datang daripada ahli Nabi ni. Cuma yang jadi masalah sekarang, bila mana ada setengah-setengah orang dia over kepada mazhab. Belajar fiqh bermazhab bagus, benda tu baik untuk satu orang, tapi
terlalu tak nak keluar daripada mazhab dan rasa nak duduk dalam lingkungan tu saja, yang tu payah. Sebab kita kena sedar, ada pandangan-pandangan mazhab yang tak mampu untuk direalisasikan pada zaman sekarang. Saya nak cerita panjang lah, cuma saya nak sebutnya, kalau ada dakwah-dakwah yang nak kata kita tak boleh pindah ke mazhab ni, pindah ke mazhab ni, yang tu saya rasa satu dakwah yang dah kurang relevan untuk zaman sekarang. Belajar mazhab apa-apa, cenderunglah pada mazhab masing-masing yang kita rasa kita nak ikut. Cuma kalau dengar pandangan orang lain, kita tak terkejut dan kita tahu ianya salah satu daripada pandangan yang boleh digunakan dan dihormati. Okay. Jadi untuk mazhab Syafi'i, tumakninah ni ada dalam rukun. Sebab tu dia pakai hadis riwayat Bukhari ni, iaitu masjud hatta tatma'in, sujudlah sehingga tumakninah. Kita akan guna perkataan tamakninah tu lah. Lafaz bacaan ataupun doa yang masyhur ketika duduk antara dua sujud, diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat di Malaysia adalah muka surat 96, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan duduk antara dua sujud. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, rahmati aku, bantulah aku, tinggikan darjatku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, lindungi aku dan ampunkan aku. Ini bacaan yang memang kita maklum. Walaupun rukun i'tidal dan duduk antara dua sujud adalah rukun yang tidak panjang, namun ramai antara kita tidak berjaya menumpukan perhatian yang baik semasa melaksanakannya. Dalam bab ini ada 4 pilihan zikir yang pelik namun sahih yang dapat diamalkan dalam menunaikan i'tidal. Manakala terdapat 3 doa lain yang dapat dibaca sepanjang melaksanakan duduk antara dua sujud dalam salat. Nanti kita akan tengok satu persatu bacaan-bacaan dalam i'tidal dan juga bacaan-bacaan ketika mana duduk antara dua sujud. Terus kita pergi pada zikir i'tidal yang pertama. Allahumma rabbana lakal hamd. Biasa yang kita baca ialah Rabbana lakal hamd. Yang ni ada Allahumma. Okay. Hadis yang dibawakan ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Idza qamal imam, kata Nabi, apabila imam berkata, Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Faqulu, jawablah, muka surat 98, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji yang tertentu. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Sesiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, diampuni dosa-dosa kecilnya yang lepas. Ucapan malaikat kita tak dengar, tapi harapan, ini ialah harapan supaya kita bersamaan dengan ucapan malaikat tu. Cuma poinnya ialah Allahumma rabbana lakal hamd. Itu ucapan dia. Keterangan dia muka surat 99, bacaan Sami'allahu liman hamidah dipanggil tasmi'. Bacaan tu istilah dia tasmi'. Manakala ucapan Allahumma rabbana lakal hamd dipanggil tahmid. Sebahagian ulama mengatakan bacaan ini wajib, seperti Hambali. Hambali memang diambil pada literal dan dia melihat ianya bacaan yang wajib, dan kalau ditinggalkan membatalkan salat orang tu. Sebahagian besar ulama pula melihat ianya sunat dan bagi sepertiga mazhab yang lain. Maknanya 3 mazhab yang lain melihat ianya sunat. Kalau kita tak baca, kita diam je pun sah lagi salat kita pada waktu tu. Okey. Yang kedua, ada 4 bentuk bacaan yang berbeza. Kesemuanya ada disebutkan dalam hadis. Hadis tentang riwayat ni yang lebih kurang ni banyak. Pertama boleh baca Allahumma rabbana lakal hamd. Yang kedua boleh baca Allahumma rabbana lakal hamd tanpa ada wa. Yang ketiga rabbana walakal hamd. Dan yang keempat rabbana lakal hamd. Boleh baca semua empat-empat ni, semuanya ada riwayat-riwayat sokongan tentang bacaan-bacaan ini. Yang ketiga, mazhab Syafi'i menyarankan imam dan makmum membaca kedua-dua lafaz ini, iaitu tasmi' dan juga tahmid. Maknanya baca dua-dua. Maknanya makmum pun sebut Sami'allahu liman hamidah waktu dia salat berjemaah, tapi tak sebut kuat lah. Kemudian dia pun sebut
Allahumma rabbana lakal hamd, ataupun Allahumma rabbana walakal hamd, ataupun rabbana lakal hamd, ataupun rabbana walakal hamd. Dia boleh pilih semua sekali apa yang dia nak. Okey. Yang keempat, apakah maksud bersamaan dengan ucapan malaikat? Pandangan yang tepat menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ialah bersamaan waktu mengucapkannya. Maknanya dia continuously, tidak dipisahkan dengan waktu yang lama. Contoh, bila mana kita nak nak i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tak lama sangat antara sami'allahu liman hamidah, diam lama, dah berdiri pun tak sebut lagi. Maksud bersamaan itu ialah terus continuously, tidak dipisahkan dengan waktu yang lama. Itu maksud dia. Okay. Bagi Qadhi Iyad, persamaan yang dimaksudkan ialah daripada sudut sifat dan khusyuk. Itu pandangan dia. Maknanya baca dengan tenang dan khusyuk, itulah yang dimaksudkan dengan bersamaan dengan para malaikat. Yang kelima, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, malaikat yang dimaksudkan ialah semua malaikat yang menyaksikan salat itu sama ada di langit ataupun di bumi. Umum je lah. Okay. Cuma nak katanya sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, boleh, ataupun rabbana lakal hamd pun boleh, ataupun Allahumma rabbana walakal hamd, ataupun Allahumma rabbana lakal hamd. Cuma poin dia ialah jangan berhenti lama antara tasmi' dengan tahmid itu. Bagi dekat je, kata tak jarak yang jauh sangat, continuously lah. Okey. Zikir i'tidal yang kedua, muka surat 100. Mil'us samawati wal ard. Terjemahan dia, kita tengok dia punya matan dia tu, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala, apabila mengangkat kepala daripada rukuk, bacalah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Okey. Kita tengok terjemahan dia dulu. Tuhan kami, bagi engkau segala puji tertentu yang meliputi langit-langit dan bumi dan memenuhi segala yang engkau kehendaki. Setelah itu, wahai pemilik pujian dan kemuliaan, itulah yang paling hak dituturkan oleh hamba untuk engkau, dan setiap kami adalah hamba untuk engkau. Tiada yang dapat menghalang pemberian engkau, dan tiada yang dapat memberi sesuatu yang engkau kurniakan, dan tidak bermanfaat seseorang yang memiliki kelebihan berbanding kemuliaan engkau. Bacaan untuk yang kedua ni dia agak panjang sikit. Kita tengok keterangan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, pendek je, 3 poin je yang diletak. Yang pertama, pengakuan keabdian dan puji-pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat berserah diri kepadanya serta mengiktiraf keesaannya. Memang bacaan tu kita akan nampak ianya ialah penyerahan bulat satu orang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, isi kandungan zikir ini menggalakkan kita agar bersikap zuhud terhadap dunia dan beramal kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Sebab dalam tu kita menyebutkan penerimaan kita terhadap nikmat ialah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada kudrat kita semata-mata. Okey. Yang menariknya, untuk zikir ni dia lebih kurang dengan zikir selepas salat. Sebab bila mana kita selesai salat, dia ada satu ucapan yang kita kena ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam apa yang ditampal di dinding untuk zikir lepas salat pun ada yang tu. Okey. Cuma yang ni bacaan dalam i'tidal. Okey. Zikir wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Perkataan dzal jadd lebih tepat huruf jim dibaca dengan baris atas, zal jadd. Ada sebahagian riwayat baca dengan zal jid, tapi yang tepatnya ialah zal jadd. Dibaca dengan baris atas bukannya baris bawah seperti menurut beberapa ahli ilmu. Zikir ini bermaksud harta, ahli keluarga dan segala kekuasaan yang kita miliki tidak mampu menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Hanya amal saleh yang mampu menyelamatkan kita. Zal jadd
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak memberi manfaat pemilik kepada kekayaan, kerana kekayaan itu datang daripadamu. Al-jadd tu maksudnya ialah kekayaan, pemilikan. Bacaan i'tidal ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan riwayat sebut ialah dalam salat sunat. Tidak dibaca dalam salat fardu. Walaupun ada sebahagian riwayat kata umum, Nabi baca dalam i'tidal. Tak sebut i'tidal tu salat sunat ke salat fardu. Cuma kebiasaannya riwayat-riwayat yang panjang seperti ini, bacaan panjang ni, Nabi tak akan baca dengan salat beramai-ramai. Sebab Nabi kita dah sebut sangat realistik dan sangat memerhatikan keadaan orang yang bersalat dengan dia. Tuan-tuan boleh bayang, zaman Nabi ni tak ada elektrik, tak ada karai macam sekarang. Orang akan panas, orang akan sejuk. Jadi Nabi tak akan buat salat yang terlalu lama ataupun salat yang gopoh, melainkan Nabi akan buat flow dia cantik. Orang yang ada urusan tidak akan rasa kalut, orang yang tak ada urusan pun tak rasa sekejap lain macam. Itu salat berjemaah yang ditunaikan. Tapi kalau salat sunat memang panjang, yang luar biasa. Itu yang kita boleh tengok daripada sifat salat Nabi ni. Ada masa sikit lagi, kita tengok satu lagi riwayat, tapi kita tengok secara ringkas je lah, kita tengok habis. Kita mungkin akan sambung sini balik lah nanti. Okay. Zikir i'tidal yang ketiga, hamdan kathiran tayyiban. Ini hadis riwayat Bukhari. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih falamma insarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Maksud dia, Rifa'ah Rafi' bin Rafi' menceritakan, kami salat bersama dengan Nabi satu hari, bila mana bangkit daripada rukuk, baginda pun berkata sami'allahu liman hamidah, tasmi'. Qala rajulun wara'ahu, lalu bersuara satu orang sahabat di belakang, rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang ni dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Selesai salat, terjemahan tu kita boleh tengok muka surat 103. Selepas salat baginda bertanya, siapa yang mengungkapkan zikir tadi? Qala ana. Lalu dia pun angkat tangan, aku yang mengungkapkan. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha. Aku melihat lebih kurang 30 orang malaikat berebut-rebut untuk mencatat dahulu amalan daripada bacaan tersebut. Okay. Kita dah pernah tengok hadis yang macam ni pada bacaan-bacaan yang lain. Pada bacaan-bacaan yang kata apa yang sebelum ni lah, untuk zikir sujud apa semua ni. Okay. Ada sebahagian sahabat, dia awalnya dia takut-takut nak buat benda-benda yang macam ni. Cuma sahabat yang sama, saya tak ingat ada kata apa, ada syarah kepada hadis ni. Sahabat yang sama, bila mana dia dah banyak kali try ni, dia jadi berani. Ini hadis ni cerita pada kita tentang beraninya dia. Sebab tu dia tak kecut waktu Nabi tanya, siapa yang kata tadi? Dia pun jawab, qala ana. Sebelum hadis yang sebelum ni, bila mana Nabi tanya siapa yang kata, saya tak ingat bacaan apa sebelum ada ni. Siapa yang kata, dia takut-takut. Sikit lagi saya bagi kesimpulan. Okay. Cuma nak katanya, apa yang mereka buat bukanlah penambahan yang tercela, sebab mereka berada pada zaman adanya pihak yang boleh memberi pengesahan apa benda-benda yang diorang lakukan. Banyak kali saya sebut, hadis macam ni bukan menjadi lesen untuk buat apa-apa suka hati. Tak boleh. Kita ada gap dengan sahabat. Sahabat Nabi diorang boleh buat sebab ada Nabi untuk mengesahkan. Sebab ada benda-benda yang diorang buat, ada Nabi bangkang juga. Tak semua Nabi bagi komen positif. Yang ni Nabi bagi komen positif. Okay. Cuma kita tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan hadis yang macam ni, guna separuh masa kita nak buat yang tu, nak modify yang ni, benda tak boleh. Sebab apa? Sebab tiada pihak yang boleh mengesahkan. Okay. Jadi nanti kita akan tengok keterangan daripada hadis ni. Ada beberapa perkara lagi keterangan daripada hadis ni.
Lepas tu kita sambung pada kali yang akan datang lah kot. Kita berhenti pada keterangan bagi zikir i'tidal yang ketiga ni. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.